sahabat balik pulang ke rumah, fikirkan dan renungkan bersama tentang persoalan anak ni. Adakah benar kita ni belajar adalah semata-mata mencari ridha Allah, wasilah untuk mencari apa? Syurga Allah, untuk membantu masyarakat, untuk membina tamadun dan sebagainya. Adakah begitu masuk kita dalam belajar? Anak-anak sahabat-sahabat pula tanya dengan diri masing-masing. Tapi secara kita pukul rata atau rawaknya sahabat-sahabat, hakikatnya sebenarnya sahabat-sahabat, kita mengalami satu proses kekeliruan dalam pemikiran kita. Sebab apa? Cuba kita bayangkan, kebanyakan orang nampak aku nak pilih medik, aku nak belajar, misal kata anda nak belajar jadi ustaz, jadi medik adalah untuk apa? Terfikir balik nak ceramah, nak bimbing orang supaya apa? Dikenali ramai. Ada kejaya, ada duit, ada rumah, ada isteri, ada kereta. Lepas tu untuk bantu, untuk sebar luas ilmu Islam, dan itu yang kita faham, itu yang kita tergambar dan sebagainya. Betul tak sahabat-sahabat? Apatah lagi sahabat-sahabat yang memilih bidang medik, terlintas dalam pemikiran kita nak jadi medik ni sebab apa? Balik orang kenal, orang suka, oh doktor, oh buka klinik, orang medik ni gaji besar, dia punya bantuannya besar, zakatnya tinggi, apa lagi? Dapat rumah besar, kereta besar, dapat keluarga yang banyak, boleh kahwin ramai dan sebagainya lah. Ini hakikatnya sahabat-sahabat dan sekalian yang kita kena kenal pasti, ataupun semestinya inilah punca menyebabkan kita keliru dalam kaitan kita belajar ni adalah untuk apa sebenarnya. Jadi anak-anak sahabat-sahabat anak lontar soalan sebagai mukadimah pada malam ini bagi tajuk hamba Allah dan hamba imtihan. Baik, sahabat-sahabat dan sekalian, tahu tak apakah punca berlakunya fenomena hamba Allah, hamba imtihan? Yang kita faham bahawasanya sepatutnya kita jadi hamba Allah semata-mata, tapi boleh ada hamba imtihan. Kenapa? Jawapannya adalah kerana kita, dalam diri kita ada sifat jahiliyah. Dalam diri kita sahabat ada sifat jahiliyah. Bukan kita ni jahil, tetapi dalam diri kita ada sifat jahiliyah. Apakah dikatakan sifat jahiliyah? Yang kita faham jahiliyah ni apa? Suatu zaman, suatu cara hidup di mana sebelumnya datang Nabi Muhammad SAW. Betul? Macam mana keadaan mereka hidup? Dengan mengelumang dosa, berjudi, minum arak, perempuan sebagai tempat hawa nafsunya, melepaskan hawa nafsu, tempat permainan, apa lagi? Bergaduh, berpukul-pukulan, apa lagi? Pulau memulau, bunuh membunuh, anak dilahir bunuh dan sebagainya. Ini kita faham bahawasanya dari sudut pandangan jahiliyah. Sebenarnya inilah indoktrin yang pihak orientalis telah memasuk dalam pemikiran umat Islam itu sendiri secara khusus. Yang kita faham bahawasanya kita ni bukan zaman jahiliyah. Yang kita rasakan bahawasanya kita ni zaman kontemporari, kita zaman moden, zaman bertamadun, zaman yang mengejar kemajuan. Kita bukan zaman jahiliyah. Adakah benar ni sahabat-sahabat sekalian? Jadi sama-sama kita merungkai, adakah benar kita ni bukan zaman jahiliyah? Sebab apa? Ulama telah membahas tentang jahiliyah ini, yang mana mengatakan bahawasanya zaman jahiliyah ni ataupun jahiliyah ni sendiri wujud pada setiap kurun, setiap tamadun, setiap era, setiap zaman dan sebagainya. Contohnya bermula dengan zaman jahiliyah Yunani kepada Rumi, jahiliyah Romawi. Lepas tu jahiliyah kita faham iaitu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, betul? Lepas tu datang pula zaman jahiliyah kegelapan, zaman era kegelapan dunia, betul? Lepas tu zaman jahiliyah moden. Lepas tu zaman jahiliyah kontemporari, dan akan datang Allah alam apakah namanya seterusnya. Tapi nak katanya ulama telah membahaskan bahawa zaman jahiliyah ni wujud pada setiap era, setiap zaman. Dalam keadaan hidupnya macam mana sahabat? Yang kita faham jahiliyah macam tadi, bergulumang dosa, tak ada tamadun, jumud, gelap dan sebagainya. Dan hakikatnya sahabat, adakah kita ni bukan pada zaman itu yang kita rasakan bahawasanya kita hidup bertamadun dan sebagainya? Sebenarnya sahabat, hakikatnya kita lebih bersifat jahiliyah daripada zaman jahiliyah kita faham yang selama ini. Kita zaman sekarang sahabat mengejar kemewahan, tetapi bergulung dengan dosa, maksiat merata di mana sahaja, zina berlaku di mana-mana sahaja secara meluas. Hak perempuan tidak diabaikan, tempat melepaskan nafsu, judi, apa lagi, arak, mabuk, rosak habis masyarakat kita sahabat-sahabat. Sebab apa semua itu berlaku sahabat? Sebab dalam diri kita ada sifat jahiliyah, yang mana Imam Hasan Al-Banna telah menggaris pandukan ada 4 ciri sifat-sifat jahiliyah yang ada dalam diri manusia itu sendiri, yang menyebabkan manusia ini sekarang rosak. Masyarakat kita pincang. Ada 4 ciri. Yang pertama, sebagai ringkasnya pada malam ini, anak menjanjikan untuk bagi pengisian untuk 1 jam insya-Allah. Tapi anak harap sahabat-sahabat dapatkan segala pengisian dalam keadaan kita betul-betul sama muhasabah bersama, mengulik, mengupas apakah permasalahan yang berlaku. Baik, 4 ciri yang telah digariskan oleh Imam Hasan Al-Banna.
ciri-ciri yang ada dalam diri kita sifat jahiliah. Yang pertama adalah sifat al-jahlu. Jahlu ni apa? Bodoh, jahil. Dari sudut apa? Apa kita faham dari sudut jahil tu? Bodoh tu apa? Jahil dari sudut kita tidak mengetahui hukum agama Allah SWT. Kita tak tahu dari segi tuntutan agama Allah SWT itu sendiri. Kita tak tahu dari sudut syariat apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah nak pada kita hidup di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terpisah pengetahuan Islam itu sendiri, penghayatan Islam itu dalam diri kita sendiri. Sebab kesan dari sebab apa? Sebab sifat jahil di kita. Sebagai contoh, kalau dari segi undang-undang Islam. Dalam Islam, hukum Islam ada 3. Pertama, hukum hudud. Kedua, qisas. Ketiga, ta'zir. Hukum hudud apa? Hudud itu satu hukum yang telah Allah tetapkan. Betul? Satu hukum yang telah Allah tetapkan. Hukum qisas, hukum balas dengan hukum. Ta'zir, hukum yang telah Allah serahkan kepada manusia untuk menentukannya. Tetapi nak lihat kesan jahilnya, tidak menerima itu adalah lebih buruk. Tapi kita sekarang mempersoalkan atau kita mencari ataupun kita sedang mengamati apakah makna jahiliah. Jahil dari sudut kesan kita tak tahu hukum hakam agama Allah, kita tak tahu tuntutan Allah tu apa yang Allah nak pada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Kesannya adalah bila mana Allah telah turunkan satu hukum hudud, tetapi telah dijadikan hukum hudud tu sebagai ta'zir. Sebagai contoh, zina zaman sekarang hukumannya apa? Denda, masuk penjara dan sebagainya. Inilah kisah sahabat-sahabat yang kita faham hudud. Contohnya apa? Seorang yang hukum hudud, contohnya zina. Seorang yang berzina dibalas dengan hukuman sebat 80 kali. Kalau bagi yang belum kahwin, yang dah kahwin direjam. Qisas, bunuh balas bunuh. Ta'zir sebagai contoh, bawa kereta laju-laju, kena saman, kena masuk jil dan sebagainya. Itu ta'zir. Tapi nak katanya kesan kejahilan kita kalau tidak menggunakan hukum agama Allah SWT. Kesannya apa? Kesannya bila mana hukum hudud itu telah Allah tetapkan hukumnya pada sesuatu permasalahan, tapi kita telah menyerahkan hukum ketetapan Allah itu kepada manusia, menyebabkan zaman sekarang sahabat-sahabat pincang masyarakat kita sekarang. Pincang. Kesannya sebab apa? Sebab kita tak tahu, kita tidak mempelajari, tidak mendalami ilmu Islam itu sendiri, yang menyebabkan bila mana kita tak ada rasa penghayatan Islam sebab tak belajar, maka kita akan ada satu mentaliti atau falsafah. Logiknya adalah kita mengatakan bahawasanya hukum Islam tidak sesuai pada zaman sekarang. Hukum Islam itu jumud dan sebagainya. Ini yang berlaku sahabat-sahabat. Hatta umat Islam itu sendiri memperakui benda ini. Kesannya apa sahabat-sahabat? Sebab tidak mendalami ilmu Islam itu sendiri. Inilah akibatnya. Bila mana umat Islam yang khusus itu sendiri tidak mendalami ilmu Islam itu sendiri, maka boleh jadi perasaannya dia melihatkan konteks dunia zaman sekarang sesuai dengan sistem yang ada. Allah sebut Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nur ilaz zulumat. Allah bagi tahu, Allah utuskan Nabi untuk keluarkan dulu daripada kegelapan masuk kepada cahaya nur. Tapi kesan tidak menjaga sistem Islam dengan baik, tidak mengamalkan hukum agama Allah SWT dalam keadaan kata yang sebenar, menyebabkan taghut masuk. Jadilah dulu kita cahaya dengan ilmu yang telah Allah Nabi turunkan kepada para sahabat, tabi'in, masuk hukum taghut, jadilah dulu pada nur, pada ilas zulumat. Kesan daripada itu juga kita faham dari sudut pemikiran kita. Kita merasakan bahawa sistem taghut ni sesuai, ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Ini salah faham juga. Sebenarnya Allah wahyukan tentang kesyariatan, turunkan Nabi adalah untuk apa? Untuk menghapuskan taghut itu secara total. Terus tidak boleh tacap-tacap, setting-setting. Kesannya apa? Jadi pemikiran umat zaman sekarang merasakan bahawasanya ada benda kita boleh guna taghut, ada benda kita boleh guna cari Islam, ada benda Islam tak boleh nak guna, ada sana kita boleh guna taghut. Inilah kebincangan pemikiran yang berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri, secara khusus. Apatah lagi orang kafir yang tidak beriman pada Allah SWT, Allah SWT itu sendiri. Jadinya sahabat, hukum taghut ni sahabat tidak boleh kita guna-guna untuk sedikit-sedikit, berapa-berapa part, tak boleh. Tapi Allah telah syariatkan kepada kita untuk menghapuskan secara total. Hanya Islam yang milik. Inna dina indallahi Islam. Hanya Islam saja yang sesuai mengikut tabi'i manusia itu sendiri. Jadinya untuk poin yang pertama, sifat ciri-ciri ataupun ciri-ciri sifat jahiliah yang ada dalam diri kita sahabat-sahabat adalah apa? Kita ni tidak ada penghayatan agama. Sebab apa? Kita tak belajar, jauh daripada ilmu-ilmu agama, jauh daripada pelajaran Islam, jauh